Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada Kumpulan 8 telah memilih tajuk bedah filem, iaitu filem yang diberi tajuk Tiada Tajuk. Okay, mas, bukannya tak ada tajuk, tapi cerita dia, filem ni memang tajuknya Tiada Tajuk. Okay, so seperti yang berada dalam di slide di atas sebentar tadi. Jadi filem ni Tiada Tajuk ni saya akan menerangkan bab saja, iaitu yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua sinopsis, dan yang ketiga adalah lakon layar, siapa pelakon dan juga watak-watak lah dalam filem Tiada Tajuk ni. Okay, baik, kita mulakan dengan pengenalan dulu. Pengenalan dia. Okay, filem ini adalah filem arahan pertama daripada Mawi, iaitu penyanyi tu Mawi. Ni filem pertama dia, dan filem ni berunsurkan komedi agama Malaysia pada tahun 2019. Okay, baik. Cerita ni mengisahkan 3 pemuda kampung yang dianggap kutu tetapi berimpian untuk menjadi penyanyi pada suatu hari nanti. Maksudnya dia mengisahkan 3 orang pemuda yang dianggap kutu dalam kampung, yang macam tak ada harapan, tapi dia bercita-cita besar untuk jadi sekumpulan penyanyi pada suatu hari nanti yang terkenal di Malaysia lah. Okay, seterusnya cerita Tiada Tajuk ni ditayangkan pada 4 April 2019 di Malaysia, Singapura dan juga di Brunei. Okay, baik. Untuk pengetahuan, filem Tiada Tajuk ni ia kesinambungan daripada telefilm Rock Sangkut. Kalau tengok Rock Sangkut ni di 2015 salah saya, dia berkaitan. Rock Sangkut ni pelakon yang sama, jalan cerita yang sama, cumanya Tiada Tajuk ni dia membuat jadi filem macam tu. Okay, filem ni juga merupakan suatu kritik sosial kepada masalah penunggang agama, ketidakikhlasan melakukan sesuatu dan sebagainya. Maksudnya dia cerita ni banyak unsur-unsur macam masalah penunggang agama pada masa sekarang ni kan. Masalah tak ikhlas dalam buat sesuatu. Okay, contoh dalam filem ni, satu babak tu pelakon dia, Suci nama dia, macam ambil semayang, tapi semua nak tunjuk kat media sosial, padahal tak solat pun. Dia cuma ambil semayang, tunjuk yang air dia basah, yang tangan dia basah, tapi sebenarnya dia tak semayang pun. Tujuan dia nak sebarkan kebaikan dia dekat media sosial. Macam tu. Okay, so jom kita terus kepada sinopsis cerita ni. Okay, sinopsis dia. Okay, ni adalah kisah 3 pemuda tadi, iaitu Abadi, Kuswawi dan juga Jalaluddin Rumi, daripada kampung yang bernama Kampung Laut Bernyanyi. Okay, mereka ni bercita-cita tinggi untuk menubuhkan sebuah band rock ya. Mereka ni perlu melakukan mereka perlu melalui pelbagai sakit dan juga pahit dalam kehidupan dan juga dalam perjalanan diorang lah untuk mencapai cita-cita mereka. Okay, takdir menjadikan mereka tidak menjadi kumpulan rock, tapi sekumpulan nasyid terkenal di Malaysia. Maksudnya takdir tu tak menyelbahi dia lah. Mereka daripada kumpulan rock, mereka menjadi kumpulan nasyid di Malaysia yang terkenal di Malaysia. Okay, kumpulan nasyid mereka ni diberi nama Halal Bros. Okay, mereka berjaya mendapat populariti yang banyak di kalangan peminat di Malaysia. Okay, maksudnya geng diorang ni, Halal Bros ni nama nasyid diorang, menjadi terkenal lah kat Malaysia. Dia macam populariti tu melebihi daripada geng-geng nasyid lain. Okay, disebabkan tu terdapat seorang penyanyi nasyid terkenal juga, yang memang dah terkenal, yang dikenali sebagai Suci. Dia penyanyi solo. Suci ni tak selesa dengan kehadiran kumpulan Halal Bros tadi. Maksudnya ada sifat dengki lah di situ. Suci ni tak selesa dengan kehadiran Halal Bros tadi. Macam dia dah ambil populariti Suci ni, macam tu lah. Lepas tu dia dengki sikit. Jadi terdapatlah banyak adegan yang menarik dan juga nilai yang baik untuk dipelajari dalam cerita ni. Soalan dia, mampukah kumpulan Halal Bros ni menempuhi cabaran-cabaran yang mereka akan hadapi? Maksudnya jalan cerita dia macam ni.
mula-mula 3 kumpulan rock ni dia memang tak ada, apa orang kata tu, tak ada niat pun nak bagi KL tu nak jadi kumpulan nasyid yang terkenal. Dia memang nak jadi rockers, tahu, kumpulan rockers kat KL. Tapi malangnya nasib tak menjelabahi, dia ditinggalkan oleh satu produksi ni lah, ditinggalkan, dan juga dia tertidur kat masjid. Lepas tu ada seorang ustaz ni tengok dia punya suara sedap, dan ustaz ni bawa lah dia orang join satu pertandingan nasyid. Dan di situlah terhasilnya ataupun terwujudnya kumpulan dia orang ni. 3 orang ni, dia jadi kumpulan dia Halal Bros, dia beri nama. Dan dia orang juara pertandingan tu, dan daripada pertandingan tu dia orang dah menjadi terkenal. Macam tu lah cerita dia. Jadi sebabkan dia orang ni dah terkenal, dia orang dah ambil populariti yang si Suci tadi tu, jadi kat situlah timbulnya macam-macam masalah. Suci ni biasalah dia ada satu bapak tu dia hantar macam saka lah apalah kan, dia berbomoh untuk nak jatuhkan dia orang ni lah, jatuhkan Halal Bros ni. Itulah jalan cerita dia. Okay, so dia terus kepada lakon layar. Okay, lakon layar yang pertama Mawi sebagai Suci. Suci ni tadilah yang punca kepada masalah ni. Itulah Suci. Mawi ni juga pengarah. Mawi pengarah, dia juga pelakon. Okay, seterusnya Hazama sebagai Abadi, Halong Cham sebagai Kuswadi, Joy Daud sebagai Jalaluddin Rumi. Okay, ni 3 orang ni, Abadi, Kuswadi, Jalaluddin Rumi ni 3 orang kumpulan rocker tadi. Okay, dan seterusnya Johan As'ari sebagai Ustaz Adam. Ustaz Adam ni yang Ustaz tolong menyembuhkan penyakit tadi lah, penyakit nanti yang dikenakan oleh Halal Bros tadi. Dan seterusnya Soya sebagai Tok Bomoh. Soya ni, Tok Bomoh ni, Tok Bomoh baik tau. Tok Bomoh baik. Yang Tok Bomoh ni, Soya ni, dia kumpulan dengan geng Halal Bros ni. Dia geng-geng kampung lah orang kata. Okay, tu Aceh Boceh sebagai Wak Calik. Wak Calik ni dia tolong ceritakan je kisah-kisah dia orang ni. Wak Calik ni tak berlakon pun, dia cuma ceritakan je. Okay, so Amirah Ottoman pula sebagai Cahaya. Cahaya ni anak kepada Pak Imam, iaitu Ropi Cucupak. Pak Imam Ropi Cucupak. Kemudian Kamarul Haji Yusof ataupun Cik Man sebagai Ustaz Mutawasitah. Ustaz Mutawasitah ni ialah producer yang bawa dia orang tadi ke KL dan juga jadi terkenal tu lah. Itulah kerja dia, Ustaz Mutawasitah ni. Dan yang terakhir Din Maidin sebagai Pak Ahmad Besi. Pak Ahmad Besi ni adalah ayah kepada Jalaluddin Rumi. Dia tak penting sangat apa watak dia ni, cuma sampingan untuk bahan kelakar je. Okay, tu sekian daripada saya, sinopsis, lakon layar dan juga pengenalan tadi. Okay, kita teruskan pada slide seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatahan bin Abdul Ghaffar. Nombor bateri I18303381. Okey. Hari ini saya akan menceritakan ataupun mereview filem tahun 2019 yang diarahkan oleh Mawi. Okey, tajuknya ialah Cari Tajuk. Okey, saya akan cerita sikit tentang filem ini. Filem ini yang diarahkan oleh Asmawi Ali, iaitu Mawi, ini menegahkan ataupun menggunakan genre komedi Islamik. Beliau ingin menyampaikan apa yang tersirat di dalam hati yang melibatkan keadaan pada akhir zaman ketika ini. Walaupun terselit unsur humor, bukan sahaja bertujuan membuat penonton gelak berderai, namun mengandungi nilai dan pengajaran yang harus difikir secara serius, bukan hanya lawak kosong. Bagi kami, filem Cari Tajuk ini mengandungi pendekatan pendakwah, persoalan hidup, mati dan hari kiamat yang dapat membangkitkan kesedaran dan keinsafan masyarakat secara tidak langsung. Okey, kami akan mengupas nilai murni atau pengajaran yang terdapat di dalam filem Cari Tajuk ini. Nilai murni yang pertama ialah nilai ketuhanan. Apa itu ketuhanan? Okey. Dalam Islam mengajarkan iaitu Rabbaniyah, membawa maksud ketuhanan, iaitu segala hukum, prinsip, konsep, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran dan Hadis.
Nilai ketuhanan yang terdapat di dalam filem ini ialah yang pertama, kita boleh tengok all filem dia, semua babak-babak dia. Yang pertama kita mula pada awal ialah dia ada 3 orang kawan, iaitu Hazama sebagai Abadi, Along Cham sebagai Wadi dan Joey sebagai Jalaluddin. Okey, mereka ni adalah sekumpulan macam penyanyi lah, rock, impian dia mereka kan. Okey, nilai ketuhanan yang terdapat di sini ialah ada mereka berkata dengan Bo. Bo tu dianggap orang gila dalam filem ni. Bo mengatakan kiamat dah dekat, mustahil makin jauh. Dia nak menceritakan kat sini kiamat memang dah dekat, mustahil makin jauh. Dan mereka bernazar kepada Bo, kalau mereka berjaya dalam industri ni, mereka semua akan bawa Bo sekali, akan pergi ke umrah, pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Okey, yang kedua, filem ini menyanyikan tentang nasyid. Nasyid kita tahu semua berkenaan dengan ketuhanan, dan berkenaan dengan kita punya ikhlas, kita punya redha tentang masalah yang berlaku kepada mereka, iaitu di mana mereka tidak dapat makan ataupun dikira ditipu oleh Ustaz Mus. Itu mereka tidak dapat makan semua. Lalu Abadi mengatakan kita perlu sabar, kita perlu redha. Ini ujian pada Allah SWT. Okey, ini gambar dia, tak ada tajuk. Kita masuk pada nilai kasih sayang. Kasih sayang ni apa? Sesuatu yang lahir daripada hati yang ikhlas. Yang kedua, perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan lahir daripada hati yang ikhlas. Okey, mereka 3 ni, iaitu kawan, mereka mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi kerana mereka berkawan masa kecil sehinggalah sekarang, sekiralah besar. Maka ada satu babak ni mereka bergaduh, tetapi mereka saling memaafi kerana Abadi menasihati kepada Jalaluddin dan Wadi tentang kita perlu bersatu kerana kita ni hidup bersama dah lama dah. Yang tu perasaan cinta yang dalam hati timbul kerana itu. Okey, yang kedua, ni gambar 3 orang. Okey, yang keempat, nilai bertanggungjawab dan kerjasama. Nilai yang tanggungjawab yang kita dapat dalam cerita ini ialah nilai seseorang sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah, daripada mereka jahil, mereka ingin merubah ke arah kebaikan sedikit demi sedikit untuk mencari keredaan Allah, untuk mencari redha Allah. Dan kerjasama dalam babak yang satu lagi, mereka dipukul oleh penjahat yang disuruh oleh Suci, iaitu Mawi. Mereka dipukul dan mereka bekerjasama menempuh dugaan bersama-sama dengan berganding bahu dan melawan balik penjahat-penjahat tersebut. Okey, maksud di sini ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang sempurna, iaitu nilai bertanggungjawab tadi, dan melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan, untuk kebaikan dekat diri, untuk kebaikan diri sendiri dan orang sekeliling kita. Okey, pengajaran filem yang kita dapat dalam filem cerita tajuk ini ialah, yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktikad, iaitu dengan menjadikan sesuatu yang lain, iaitu makhluk bernyawa atau tidak, sekutu bagi Allah. Dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yushrika billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma zalimi min ansar. Yang bermaksud bahawasanya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepada syurga dan tempat kembalinya ke neraka. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Dalam babak menentukan Allah ni, kita tahu dalam babak Suci, iaitu Mawi, dia iri kepada Halal Boss, iaitu mereka bertiga, bulan nasib mereka, dan mereka menyihir
mereka, iaitu menyekutukan Allah, menyihir, meminta bantuan jin. Dan satu lagi babak bahawa Joey menggunakan barang ataupun menggunakan jin untuk lunakkan suara dia, untuk menidakkan suaranya. Oleh itu, dengan cara itu suara dia sedap. Itu tidak boleh lah. Kerana menyekutukan Allah ni tempatnya adalah di neraka. Okey, kita masuk ke ni suci, watak suci yang diambil oleh Mawi. Okey ni yang nilai pengajaran dia, jangan bersifat takbur, ujub dan riak. Dalam firman Allah, wala tasqar haddaka linnas wala syamsi fil ard marha innallaha la yuhibbu kull muqtalin fakhur. Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Okey, kita tengok takbur. Takbur ni dia macam situasinya dalam babak tu, dia menyebabkan suci tu menyebabkan dirinya adalah orang yang suci. Orang yang suci, orang yang hebat. Termasuklah ujub, itu dah membanggakan diri. Orang yang hebat, dan mereka mengatakan mereka adalah hebat di kalangan orang lain. Dan riak ni adalah satu yang dilakukan di dalam ibadah. Contohnya mereka ketika solat ataupun membuat solat dan menunjukkan ke media sosial. Itu adalah sifat-sifat pengajaran yang kita dapat dalam filem ini. Okey, sekian saya punya review, walaupun ada, minta maaf kalau ada kekurangan. Kita bagi kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Badrul Amin bin Yusof, nombor metrik I18303-305. Baik, saya akan membentangkan tentang kebaikan filem Tiada Tajuk. Yang pertama, kebaikannya ialah filem ini banyak memberi kesedaran terhadap diri sendiri maupun kepada masyarakat umum. Filem ini banyak menyedarkan kita bahawa untuk mendapat keredaan Allah itu bukanlah susah, kerana hidayah itu datang kepada seseorang itu tanpa kita sedar. Contohnya dalam filem ini, seorang pondan ataupun seorang maknyah yang mana dia selalu bekerja di lorong, akhirnya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mendengarkan azan daripada seorang pelakon dalam filem ini. Yang kedua ialah daripada filem ini dapat mengambil keberanian dan keyakinan diri untuk tampil ke hadapan. Contohnya dalam filem ini babak hazamah, iaitu babak hazamah yang mana dia berani untuk tampil ke hadapan untuk melaungkan azan, yang mana apabila kawan-kawannya tak mampu ataupun tak ingat cara-cara ataupun lafaz-lafaz azan, yang mana hazamah ini dia berani tampil ke hadapan untuk melaungkan azan. Untuk mendapat keberanian itu bukanlah mudah, kerana dia perlu adanya keyakinan diri dalam diri sendiri, kerana keberanian itu muncul kerana keberanian itu amatlah penting bagi kita, kerana jika kita tak berani untuk tampil ke hadapan ataupun untuk bersuara di khalayak ramai, maka diri kita akan mundur. Baik, yang ketiga ialah filem ini banyak menunjukkan betapa pentingnya nilai persahabatan, yang mana dalam filem ini ada 3 orang sahabat yang mana daripada dulu merupakan seorang rockers ataupun seorang penyanyi rock. Diorang adalah 3 sahabat yang baik daripada kecil sampai besar. Yang mana 3 orang ini dia
setiap kali untuk membuat keputusan, mesti diorang akan bincang sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang mana apabila ada satu babak tu, Hazama ataupun nama wataknya Mawi, dia membuat keputusan untuk keluar daripada kumpulan tersebut. Selepas itu, betapa hebatnya persahabatan orang bila ada seorang ayah kepada seorang ayah yang mana ustaz kepada 3 orang sahabat ini, dia meninggal. Dia datang ke rumah ustaz tersebut dan bermulalah persahabatan itu kekal balik. Di mana kita nak dapat sahabat yang baik bukanlah susah, kerana sahabat yang baik itu ada ketika susah dan senang. Dan sahabat yang baik itu datangnya dari sahabat yang ikhlas untuk bersahabat dengan kita. Baik, yang keempat ialah merendahkan diri dan mengaku atas perbuatan yang dia lakukan. Yang mana dalam cerita ini 3 orang sahabat ini dia mengaku kesalahan dia dan meminta maaf kepada ustaz yang ada membuat recording video, yang mana dia ada syarikat recording. Dia 3 orang ini dia rasa bersalah kerana dia telah sangka buruk kepada ustaz tersebut dan mereka meminta maaf. Di situlah kita dapat lihat nilai rendah diri dan sedar atas kesalahan diri. Dan kita dapat juga dapat ambil juga nilai yang mana meminta maaf itu adalah lebih bagus, kerana jika kita tak buat salah pun, jika kita minta maaf, itu adalah lebih bagus. Yang kelima ialah perjalanan sebuah persahabatan untuk mencapai cita-cita. Di samping itu dapat mencari keredaan Allah, yang mana perjalanan 3 orang sahabat ini untuk mencapai cita-cita orang untuk menjadi penyanyi terkenal ataupun artis terkenal di Malaysia. Dan disebabkan itu mereka mendapat hidayah daripada Allah untuk menjadi kumpulan nasyid yang terkenal, yang mana kumpulan diorang mendapat hidayah untuk mendapat keredaan Allah ataupun untuk menuju mencari keredaan Allah. Yang mana adanya pendorong, iaitu ustaznya yang jumpa di masjid dan memberi segala nasihat kepada 3 orang sahabat ini untuk mencari keredaan Allah. Seterusnya ialah kesimpulan filem Tiada Tajuk. Kesimpulan yang dapat diambil daripada filem ini, kita dapat mengambil nilai dan pengajaran. Hidayah itu bukan sahaja untuk mereka yang berniat untuk mencari keredaan Allah, malah hidayah itu akan datang kepada seseorang tanpa disedari. Selain itu, dapat kita mengambil iktibar bahawa jangan sesekali mensyirikkan Allah untuk menjadi lebih kepada orang lain, kerana perkara tersebut akan memakan diri kita sendiri dan akan menyebabkan diri kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berjaya, mestilah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu Maha melihat dan Maha memberi. Apa yang dapat saya simpulkan daripada sini ialah bila kita berada di satu tempat itu, kita tak niat pun untuk dapat keredaan Allah, kita tak niat pun untuk kita berhijrah, tetapi ada masanya kita akan merasa diri kita ni dekat kepada Allah. Kita akan merasa bila kita buat satu perbuatan tu ada kebaikan, yang mana pada masa itu Allah telah bagi hidayah kepada kita tanpa kita sedar, tanpa kita niat pun untuk berhijrah. Tiba-tiba Allah datangkan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal seterusnya saya ingin menyimpulkan bahawa kita nak berjaya di dunia ini, janganlah sesekali kita mensyirikkan Allah. Yang mana dalam cerita ini, yang mana pelakon yang bernama Mawi, dia menggunakan Tok Bomo untuk menjatuhkan orang lain.
Untuk kita berjaya ataupun untuk kita berada di atas orang lain, kita tak perlu untuk meminta kepada bomoh ataupun kepada perkara-perkara yang syirik, yang mana perkara-perkara syirik itu adalah perkara yang dosa besar, yang mana bila kita membuat perkara tersebut, Allah akan laknat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana perbuatan tersebut akan memakan diri kita sendiri tanpa kita sedar, ataupun kita sedar benda tu akan makan diri kita, yang mana bila kita hendak meninggal ataupun bila kita mati, Allah akan laknat kita dengan mati dalam keadaan ngeri, yang mana kita dapat melihat di TV cerita-cerita ada yang ada cerita tentang balasan seorang yang mensyirikkan Allah. Okey, baik, sekian daripada saya. Terima kasih.